Buletin Selatan 12 Mac 2015. Persiapan menjelang istiadat kemahkotaan Sultan Johor. MBJB anjur pertandingan dan pencahayaan bangunan. Perarakan Chinggir disenarai sebagai acara pelancongan. Daiwa berhasrat jadi pelopor utama pengeluaran barangan memancing. Dan akhir sekali, 121 parti ditahan di Johor Bahru. Salam sejahtera. Berbaki kurang 2 minggu, rakyat di negeri Johor bakal menyaksikan istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai Sultan Johor kelima dalam sejarah Johor moden. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor, Mak Jais Hardi berkata, sebanyak lebih 9 istiadat akan diadakan untuk hari kemahkotaan tersebut bermula dari 16 hingga 23 Mac ini, yang mana acara kemuncaknya akan dilangsungkan di Istana Besar Johor Bahru. Kita ada liputan ini bermula daripada 16 Mac, iaitu ada istiadat meletak kerja 16 Mac pukul 8.30 pagi. Kemudian 20 Mac ada majlis tahlil di Masjid Surau Bakar pada jam 6 petang. Kemudian pada 21 Mac ada majlis siram tabal pada pukul 3 petang di perkarangan Bukit Bintang Istana Besar. Kemudian 23 Mac itu adalah hari yang paling climax tadi, iaitu hari kemahkotaan Dewan Tuanku yang akan bermula daripada jam 8.30 pagi di Istana Besar Johor Bahru. Selain itu, jamuan teh rakyat dan kurniaan bungkusan juga akan diadakan sempena keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor ke 10 daerah yang terdapat di negeri ini. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media semasa melakukan lawatan kerja ke Pusat Media Kemahkotaan Sultan Johor di Dewan Jubli Intan Johor Bahru. Bagi merakamkan detik bersejarah ini untuk tatapan masyarakat umum, Pusat Media dengan serba lengkap pelbagai fasiliti ini bahkan menempatkan 100 pengamal media, iaitu melibatkan 20 media cetak tempatan, 7 media elektronik serta penyertaan dari media antarabangsa. Dari segi menyediakan pusat media, di mana yang tuan-tuan sedia maklum, ini adalah pusat media untuk sepanjang hari kemahkotaan Duli Yang Maha Tuanku. Kita jangkakan pusat media ini boleh memuatkan lebih daripada 100 orang, yang mana ada 20 media cetak tempatan, 7 media elektronik, dan kita jangka lebih kurang 20 media antarabangsa yang akan datang kemari, termasuklah juga National Geographic yang akan datang kemari. Sementara itu, menurut Ketua Jabatan Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor, Muhammad Hafiz Ahmad, unit ICT telah membangunkan sebuah laman web khas Hari Kemahkotaan Sultan Johor, iaitu www.kemahkotaan.johor.gov.my, yang mengandungi pelbagai informasi berkenaan sejarah, salah sila serta biodata Kesultanan Johor. Laman web ni boleh dilayari bermula pada 1 Februari lepas. 1 Februari lepas. Dalam web ini kita menceritakan ada maklumat-maklumat berkenaan dengan sejarah Kesultanan Johor sendiri, dan biodata tuanku, and then ada berkenaan dengan istiadat yang berlangsung, istiadat utama yang berlangsung, dan juga acara-acara lain sampingan yang diadakan sempena kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim. Dan juga kita dalam web tersebut ada juga berkenaan dengan darjah-darjah kebesaran, darjah kebesaran dan juga alat-alat istiadat yang digunakan semasa kemahkotaan Sultan Johor. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB akan menganjurkan pertandingan pencahayaan bangunan mulai 15 hingga 30 Mac ini bersempena istiadat kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Pengarah Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam MBJB Abdul Aziz Isnin berkata, objektif pertandingan adalah untuk mewujudkan suasana ceria kepada pengunjung dalam kawasan bandaraya ini sekaligus menyemarakkan perayaan kemahkotaan. Beliau dalam satu kenyataan berkata, pertandingan terbahagi kepada 4 kategori premis di dalam pentadbiran MBJB, iaitu bangunan kerajaan, hotel, kompleks beli belah dan bangunan komersial. Pertandingan berkenaan menawarkan wang tunai RM10,000 kepada pemenang pertama selain piala dan sijil penyertaan.
Beliau berkata kriteria penilaian dibuat menerusi 3 aspek, iaitu penggunaan jenis lampu iaitu biru dan putih menjadi keutamaan dengan peletakan kata-kata Daulat Tuanku sebagai kata-kata utama dan JB di Hatiku sebagai kata-kata sampingan. Ratusan ribu pengunjung dan peserta menyertai Perakan Chingay yang merupakan acara terbesar agama dan budaya tradisi Tionghoa di Johor Bahru sejak tahun 1870. Menurut Presiden Tionghoa Johor Bahru, Datuk Seri Teh Kim Chai, Perakan Chingay telah disenaraikan sebagai salah satu acara pelancongan utama di negeri Johor oleh Kementerian Pelancongan. Turut hadir pada majlis tersebut Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz dan Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepengunaan Negeri Johor Datuk T. Siu Kiong. Perarakan pada tahun ini disertai 11 buah kereta berhias selain persembahan penari kebudayaan, persembahan naga dan tarian singa yang mewakili 5 kumpulan utama Tionghoa iaitu Hainan, Kantonis, Hakka, Hokkien dan Teochew. Antara pasukan yang menyertai perarakan pada tahun ini ialah pasukan kaki panjang KRT Taman Johor, Hong Yat Sports Association, Astro dan Iskandar Waterfront. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali selepas ini. Kembali semula. Syarikat produk memancing nombor 1 di Jepun, Daiwa, ingin menjadi antara pelopor utama pengeluar barangan memancing di negara ini bermula tahun 2015. Menurut Presiden Syarikat Daiwa Singapura Koichi Abe, produk memancing yang dihasilkan oleh Daiwa menggunakan teknologi canggih masa kini berbeza dengan produk memancing lain yang sedia ada di Malaysia dengan tawaran harga yang lebih murah, yakin mampu menarik minat serta galakan masyarakat di negara ini untuk mencuburi bidang sukan memancing. 釣りメーカーとですね、それから釣りの種類はもうたくさん種類があって、最初は初心者の人にはですね、それを理解することは理解することや選択することが非常に難しいと思います。でも、誰でもがですね、釣りをやる人は誰もが最初は初心者です。だんだんそれが、釣りを理解したり経験を積むことによってですね、釣り具への理解が深まっていくと思います。で、ダイワ製品には他のメーカーにはない、テクノロジー、がたくさん搭載されています。その違いを理解できるようになれば、どの価格帯でも釣り人の多くの人がダイワ製品を選択していただけると思います。Beliau berkata demikian ketika sidang media pada pameran produk memancing Daiwa 2015 di Hotel Grand Paragon Johor Bahru. Dalam pameran tersebut, Daiwa telah melancarkan produk mesin pancing terbarunya menggunakan teknologi Make Seal serta sistem panduan air Guide System bagi memudahkan pengguna memancing di lautan dalam. 磁性流体というものをボールベアリングに採用したことによって、リールの耐久性が飛躍的に向上しました。それからもう一つは、ベイトリール、ベイトリールではTWS、T ウィングシステムです。飛距離とバックラッシュを減らすことに大変効果があります。それからロッドの方ではAGS、エアガイドシステムということで、最高級のチタンガイドよりも強く、そして、軽さと感度に、優れています。今後いろいろなロッドに採用されていくことでしょう。はい。
Sementara itu, lebih 500 orang peminat sukan memancing di negeri Johor telah berkunjung ke pameran tersebut bagi mendapatkan informasi terbaru berkenaan produk Daiwa. Pameran tersebut juga dimeriahkan dengan aktiviti mempelajari teknik memancing, cabutan bertuah serta permainan mancing. Dalam pada itu, menurut para pengunjung yang hadir di Hotel Grand Paragon tersebut, berharap pameran Daiwa itu dapat diadakan pada setiap tahun, di samping dianjurkan di tempat yang lebih terbuka serta tumpuan orang ramai. Saya tengok barang yang saya tengok berpuas hati dengan kualiti dan barangnya memang terbaik yang saya nampak lah. Cuma sambutannya kurang sikit daripada segi servis, dia punya staff-staff amat memuaskan, layanan boleh tahan. Cuma satu sajalah, customer tu kurang. Itu mungkin kurang publicity ke, kita orang pun tak mungkinlah. Okay. Biasa, event macam ni bagus lah kan. Lepas tu, satu yang kurang dia macam kurang sambutan lah. Siapa mungkin ramai yang tak tahu kan kat luar kan. Mungkin sebab hari jadi sale. Rasanya patut tak pameran ni buat pada setiap tahun? Patut lah, patut. Siapa kita Johor Bahru ramai caster kan. Ramai grup. Ni kalau orang tahu mungkin ramai yang datang lagi, meriah. Cadangan untuk tahun depan rasanya macam mana? Itulah sama macam buat tempat yang lebih terbuka lah. Jangan tempat sini orang ramai tak tahu kan. Pada pendapat saya, exhibition kali ni boleh kata memuaskan lah setakat ni. Dia punya barang pun boleh tahan lah, banyak juga yang kita dapat kat sini lah. Rasanya patut ke exhibition ni adakan pada setiap tahun? Rasanya perlu kot untuk kita lebih mengenali barang-barang daripada Daiwa yang baru kan. Kerajaan meluluskan pemberian visa percuma kepada penjawat awam dari China sebagai usaha menggalakkan sektor pelancongan negara ini. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Mohamad Nazri Abdul Aziz berkata kelulusan itu diputuskan kerajaan minggu lepas yang diyakini dapat meningkatkan kehadiran pelancong dari negara berkenaan ke Malaysia. Katanya, pemberian visa percuma kepada kaki tangan kerajaan negara China kerana China telah memberikan pengecualian fee visa kepada pegawai Malaysia yang melawat ke negara mereka. Mengikut rekod, terdapat seramai 23 juta orang penjawat awam di negara China. Menurut beliau, Malaysia memerlukan tambahan kemasukan 2 juta pelancong tahun ini bagi mencapai sasaran 29.4 juta kemasukan pelancong berbanding 27.4 juta tahun lepas. Kerajaan mulai 15 Februari lepas sudah meluluskan pengecualian bayaran fee visa pelancong China ke negara ini. Bahagian penguasaan Jabatan Imigresen Johor menahan 121 pendatang asing tanpa izin parti, termasuk 12 wanita menerusi op sapu di sebuah tapak pembinaan di Jalan Merak, Lakin. Timbalan Penolong Pengarah Imigresen 2 Johor Gajendra Bahadur berkata, mereka yang berusia antara 16 dan 53 tahun ditahan dalam operasi bersepadu dari 10 pagi hingga 1 petang tadi. Ia membabitkan 68 lelaki warga Indonesia, 2 warga Bangladesh, 11 warga Myanmar dan masing-masing 2 warga Vietnam dan Pakistan serta 11 wanita warga Indonesia dan seorang wanita Myanmar. Gajendra berkata mereka didapati melakukan kesalahan mengikut Akta Immigration termasuk tidak mempunyai dokumen perjalanan sah, tinggal lebih masa dan memiliki permit palsu. Beliau berkata seorang lelaki warga Myanmar dan seorang warga Bangladesh juga patah tangan dan kaki ketika cuba melarikan diri dan kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah HSA. Mereka dibawa ke lokap bahagian penguasaan imigresen di Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Seramai 70 anggota Jabatan Imigresen, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM terlibat dalam op sapu itu. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Salam Takzim.